Dari sisi tulisan. Sekarang bagaimana periwayatan Al-Quran dari lisan ke lisan? Prosesnya bagaimana? Kalau tulisan kan kayak tadi tuh. Kalau dari lisan ke lisan bagaimana? Maka para ulama kemudian dari Rasulullah SAW menyampaikan ke tabi'in menyampaikan para sahabat sampai kepada kita. Caranya bagaimana? Rasul menyimak dari Jibril, Rasul pun membacakan bacaan kepada Jibril. Kapan Rasulullah talakinya? Setiap bulan Ramadan. Rasulullah talaki 30 juz setiap bulan Ramadan, dan di Ramadan terakhir Rasulullah baca 2 kali 30 juz. Itu pun bukan satu riwayat, tapi 7-7-nya dibaca ulang. Al-Quran itu diturunkan dari malaikat Jibril dengan 7 versi. Rasul kalau talaki 7-7-nya, jadi seperti 7 khataman. Nah di Ramadan terakhir 2 kali khataman untuk setiap masing-masing wajah. Berarti 14 kali khatam kepada malaikat Jibril. Rasul yang sudah dijamin masuk surga dan dijamin hafalannya gak akan hilang saja masih talaki rutin. Orang zaman sekarang hafalannya tidak teruji, jaminan masuk surga juga tidak ada, tapi talakinya malas-malasan. Jadi hati-hati. Pertanyaan nih, kalau tulisannya sudah seragam, kenapa kok bacaannya zaman sekarang masih ada beberapa riwayat yang berbeda? Kan udah diseragamkan oleh Utsman ibn Affan. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Salah satunya itu. Ada lagi yang lain? Yang tulisannya sama pun kadang dibaca beda, itu masalahnya. Contohnya Maliki Yaumiddin dibaca Maliki Yaumiddin. Maka ada 3 setidaknya alasan yang paling utama kenapa kok masih muncul riwayat berbeda. Yang pertama, rosmnya muhtamal, bisa berbeda tulisan, bisa satu tulisan dibaca dengan beberapa cara, enggak muttafaq. Kemudian sahabat menerima bacaan dari Rasul itu berbeda-beda. Ada yang menerimanya Maliki, ada yang menerimanya Maliki, ada yang menerimanya Kalahil Mahfuz, ada yang menerimanya Kasufil Mahfuz, ada yang menerimanya Fatabayyanu, ada yang menerimanya Fatathabbatu, beda-beda. Kemudian standar kefasihan pun berbeda-beda. Misalnya Rasul bilang cari yang paling fasih, maka orang-orang Quraisy pakai bahasa Quraisy. Yang lain yang paling fasih menurut saya kan begini. Seperti itu, makanya muncul berbeda-beda bacaan. Contohnya muhtamal itu seperti apa? Perhatikan contoh berikut. Ini bukti bahwa rosm itu muhtamal. Dibaca apa? Kata siapa? Tergantung konteks. Bisa dibaca ha, bisa dibaca kho, bisa dibaca ja'a. Faham gak? Ya. Kemudian contoh yang kedua, bisa dibaca apa? Tergantung konteks lagi-lagi. Bisa malak, malaikat. Bisa malik, raja. Bisa malik, pemilik. Bisa juga muluk, kerajaan. Begitu. Makanya di surat Al-Baqarah tentang Harut Marut itu ada yang baca Malik, bukan malak, bukan malakaini tapi malikaini, 2 raja namanya Harut Marut, bukan 2 malaikat. Begitu. Tapi syadah ya kalau nggak salah. Wallahu a'lam bishawab. Bacanya apa? Tergantung riwayat. Ada yang baca kufuan, ada yang baca kufuan, ada yang baca kufan. Tiga-tiganya benar nggak? Benar, sesuai rasem. Tidak menyelisihi rasem. Yang terakhir, jangan lihat modul. Bacanya apa? Bacanya apa? Pasti banyak yang bacanya fasawwa. Maka ternyata yang sampai kepada kita ada yang bacanya fatabayyanu, ada yang bacanya
fatathabbatu. Dua-duanya betul, tidak menyelisihi rasam. Rasamnya sama. Kan titik sama harokat itu dobat. Paham ya? Begitu masuknya. Masuknya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik, insya-Allah dalam sesi kali ini kita akan meneruskan pengajian kita secara online. Yang ni kita semua maklum bahawa negara ataupun semua negara sedang mengalami tempoh ataupun sebahagiannya lockdown. Kalau di Malaysia kita panggil PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, jadi pelajar tidak dibenarkan balik ke kampus. Jadi atas sebab tu kita diminta untuk menjalankan ataupun meneruskan pengajian kita menggunakan kaedah online. Pada asalnya USIM mencadangkan supaya kita menggunakan Microsoft Teams. Tapi berdasarkan pengalaman beberapa sahabat, bahkan ada pelajar juga yang mengadu, sehingga saya sendiri kadang-kadang pun sukar untuk akses kepada Microsoft Teams ni, mungkin kerana terlalu ramai yang menggunakannya. Jadi saya bercadang untuk menggunakan YouTube. Kita try dulu dalam tempoh ni, sebab YouTube ni selain daripada tuan-tuan semua boleh tengok banyak kali, kemudian ada ruang komen juga untuk kita adakan sesi, maknanya pembelajaran dua hala ni lah. Maksudnya kalau ada persoalan mungkin boleh diajukan juga dalam YouTube ni nanti. Baik, kalau tuan-tuan masih ingat, saya panggil tuan-tuan ni, okey. Kalau tuan-tuan masih ingat, last topik yang kita cover dalam subjek pengajian orientalis kita adalah berkenaan tentang foreign theological influence, iaitu pengaruh asing yang ada dalam Quran. Orientalis merasakan sebenarnya Rasulullah ni diajar oleh orang asing ataupun diajar oleh pengaruh asing, termasuklah Kristian, termasuklah Yahudi, termasuklah agama-agama lain yang barangkali ada dalam Quran, dia punya elemen tu. Jadi orientalis merasakan sebenarnya Rasulullah ni terpengaruh dengan pengajaran ataupun pengajian ataupun elemen agama asing, lalu daripada agama asing inilah dibentuk dan dijadikan Quran. Maknanya Quran ni adalah pencampuran macam-macam idea ataupun terutamanya Kristian dan Yahudi, yang akhirnya Rasulullah berjaya membentuk Quran tu sendiri. Baik, untuk fasa ataupun untuk chapter 5, untuk chapter yang kelima, kita akan masuk pada satu topik yang dinamakan sebagai linguistic obscurity in the Quran, iaitu kesamaran bahasa dalam Quran. Tadi kalau kita tengok orientalis dalam chapter yang sebelum ni, kalau kita tengok orientalis percaya sebenarnya Quran ni dibina atas pengaruh asing ataupun atas idea daripada Kristian, atas idea daripada Yahudi. Maknanya Rasulullah ciplak-ciplak, kopi sikit yang ni, kopi sikit yang ni, membentuk Quran. Tapi untuk yang kali ni, untuk yang tentang bahasa, orientalis merasakan sebenarnya bahasa pun Rasulullah ambil bahasa asing. Maknanya untuk memperkaya knowledge ataupun untuk memperkaya vocab dalam Quran tu, orientalis percaya sebenarnya Rasulullah menggunakan perkataan asing juga. Jadi kalau ada perkataan asing dalam Quran, sekaligus orientalis kata menafikan Quran yang mengatakan wa hadza kitabun arabiyyun mubin. Dalam Quran Allah Taala kata ini adalah lisan Arabi, iaitu ini adalah bahasa Arab yang tulen ataupun yang jelas. Tetapi bila orientalis kaji, dia kata macam dalam Quran ni banyak perkataan asing. Banyak perkataan asing, bahkan beratus-ratus perkataan asing, sehingga kan author Jeffrey membuat satu buku yang dia kata Foreign Vocabulary in the Quran, iaitu perkataan-perkataan asing yang ada dalam Quran yang menunjukkan sebenarnya Quran ni adalah satu karya yang dicampur adukkan, mengambil daripada elemen bahasa asing, mengambil daripada agama lain tu sendiri. Baik, untuk memperkenalkan ataupun untuk membuka perbincangan dalam topik kali ini, boleh tengok slide yang pertama. Slide ni saya dah upload ataupun dah ada dalam goals sepatutnya. Kalau tak ada dalam goals pun saya akan sertakan juga dalam grup WhatsApp untuk subjek ni nanti. Dalam slide yang pertama saya sertakan sebuah hadis. Hadis ni menceritakan tentang Abdul Rahman bin Auf. Saya kena tutup internet sekejap. Kalau tidak nanti banyak mesej yang masuk. Ini masalah pengajian online. Kalau dalam slide yang pertama saya ada ceritakan tentang bagaimana sejarah ataupun sirah Abdul Rahman bin Auf. Bila mana dia datang ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi'. Yang ini kita baca hadis dia, Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qadima Abdul Rahman bin Auf al-Madinata fa akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'ad bin Rabi'. Bila mana Abdul Rahman bin Auf ni sampai ke Madinah,
mereka ni ataupun Abdul Rahman bin Auf ni dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Lalu Sa'ad bin Rabi' orang dia sangat pemurah. Fa'arada alaihi ayyunasifahu ahlahu wa malahu. Sa'ad bin Rabi' kata dia menawarkan ahli keluarga dia dan harta dia untuk dibahagikan kepada Abdul Rahman bin Auf. Yang ni yang kita dapati cerita, ada yang kata dia tawarkan isteri dia ataupun dia tawarkan harta dia. Lalu Abdul Rahman bin Auf kata tak. Abdul Rahman bin Auf kata barakallahu fi ahlika wa malika. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati keluarga kamu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati ataupun merahmati harta engkau. Tetapi Abdul Rahman bin Auf kata dullani ala suq. Tunjukkan aku jalan nak ke pasar. Berarti Abdul Rahman bin Auf kata Sa'ad bin Rabi', tak perlu tu semua, aku hanya perlu kepada pasar supaya aku boleh mencari rezeki dalam pasar aku sendiri. Setelah beberapa lama Abdul Rahman bin Auf berniaga di pasar, farabiha syai'an. Maka dia pun berjaya mendapatkan keuntungan. Fara'ahu Nabi SAW. Bila Rasul jumpa dia, Rasul tengok, Abdul Rahman bin Auf ni dah selesa sikit dah. Tak adalah dah berada. Dah selesa sikit. Tapi Abdul Rahman bin Auf antara peniaga yang berjaya. Dah selesa sikit selepas daripada beberapa hari. Dan Rasul dapati wa alaihi wadarun min sufrah. Rasul dapati pada baju dia macam ada bekas-bekas kekuningan minyak wangi. Seolah maknanya orang yang ada minyak wangi ni maknanya orang mungkin berada dalam keadaan yang selesa sikit. Maknanya dengan mungkin minyak wangi branded ke ataupun sekarang ni minyak wangi branded lah. Maknanya dulu pun maknanya Abdul Rahman bin Auf ni kehidupan dia dah lebih selesa daripada sebelum dia datang dulu. Lalu Rasul tanya pada Abdul Rahman bin Auf. Ini point dia. Ini point dia. Cerita panjang tadi bukan point dia. Point dia dekat sini. Rasul tanya pada Abdul Rahman bin Auf. Rasul kata, Mahyam ya Abdul Rahman. Mahyam. Kalau tuan-tuan pernah dengar perkataan ni memang hebat. Sebab Mahyam ni bukan bahasa Arab. Mahyam ni bukan bahasa Arab. Dikatakan ianya adalah daripada bahasa Yaman. Iaitu lughatu ahli Yaman. Bahasa ahli Yaman yang membawa maksud apa khabar engkau. Mahyam. Mahyam. Jadi yang ni point dia ataupun yang ni yang boleh menjadi hujah pada orientalis. Sebenarnya lisan Rasulullah ni, lidah Rasulullah ni memang dah terbiasa dengan perkataan asing. Ataupun dia dah biasa dengan vocab asing yang boleh dibuktikan dengan pertuturan harian dia, yang menunjukkan sebenarnya Rasulullah ni ada pengaruh perkataan asing daripada luar, yang pada orientalis tak mustahil sebenarnya perkataan asing ni lah yang membentuk Al-Quran tu tadi, yang menunjukkan sebenarnya Rasulullah lah yang karang Quran, kemudian Quran tu ada terpengaruh dengan bahasa asing pula selain daripada elemen agama lain tu tadi. Yang ni yang Rasulullah tanya, Mahyam ya Abdul Rahman. Rasulullah tanya pada Abdul Rahman bin Auf, apa keadaan kau wahai Abdul Rahman? Lalu Abdul Rahman bin Auf kata, qala ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan minal ansar. Dia kata, aku dah berkahwin dengan seorang perempuan Ansar dan aku dah selesa. Rasulullah tanya, kau bagi mahar apa ataupun apa yang kau bagi mereka makan? Famasuk tafiha, apa yang kau bagi mereka makan ataupun mahar? Lalu Abdul Rahman bin Auf kata, wazan, beberapa timbangan daripada emas. Maknanya dah selesa lah. Dah ada emas apa semua tu. Lalu Abdul Rahman bin Rasulullah pun kata pada Abdul Rahman, awlim walau bisyah. Makanya buatlah kenduri walaupun sekalipun dengan seekor kambing sahaja. Jadi yang ni nak menunjukkan bagaimana Abdul Rahman daripada berhijrah daripada Mekah tu tadi sampailah keadaan kehidupan dia dah kaya ataupun selesa, dah mewah. Tetapi poin yang nak cerita dalam ni adalah penggunaan bahasa Rasulullah tu tadi. Rasulullah menggunakan perkataan Mahyam. Mahyam ni adalah bahasa ahli Yaman yang menunjukkan maksudnya adalah apa khabar engkau wahai Abdul Rahman. Macam tu juga dalam slide yang kedua saya bawakan hadis daripada Sahih Bukhari. Hadis yang sahih menunjukkan Rasulullah diberikan hadiah. Ada baju kanak-kanak yang diberikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah tak tahu baju ni nak diberikan kepada siapa. Dia kata dalam sebuah hadis, Anna Ummu Khalid radhiyallahu ta'ala anha qalat utiya Rasulullah bi thiyabin. Rasulullah diberikan beberapa pakaian, termasuklah pakaian khamisah, pakaian budak-budak yang berwarna hitam. Lalu Rasulullah tanya pada para sahabat, qala man tarawna nakasuha hadhihi khumaisah. Ataupun hadhil khamisah. Rasulullah tanya pada para sahabat, pada pandangan korang baju ni kita nak bagi pada siapa? Fasakatal qaum. Maka semua senyap, tak tahu nak bagi pandangan, nak bagi baju ni pada siapa. Lalu Rasulullah kata, uktuni bi ummi Khalid. Datangkan kepada aku Ummu Khalid, nama seorang kanak-kanak perempuan. Fa utiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Khalid kata, aku pun didatangkan kepada Rasulullah. Fa albasinaha biyadihi. Lalu Rasulullah memakaikan aku baju tu tadi. Sehinggalah Rasul kata baju ni akan kekal bersama dengan kau abli wa akhliki, ataupun akan maknanya lusuh ataupun elok dengan kau ni nanti.
Faja'ala yanzur ila alamil khamisah. Lalu Rasul pun perhatikan kepada tanda-tanda ataupun corak-corak yang ada pada baju tu tadi. Wa yushiru biyadihi, dan ditunjukkan pada corak-corak tu pada aku. Dia kata ya umma Khalid hadha sina ataupun hadha sana. Hadha sina ataupun hadha sana ni, perkataan sina ataupun sana ni bukan bahasa Arab. Yang ni yang dihuraikan oleh mereka yang mensyarahkan ataupun Ibn Hajar ataupun beberapa ulama yang mensyarahkan Sahih Bukhari ni mengatakan perkataan ni bukan perkataan yang berasal daripada bahasa Arab tetapi berasal daripada bahasa Habsyah, yang menunjukkan maksudnya hasan, iaitu baik. Perkataannya, tengok ni Khalid kan cantik ni, kan cantik. Soalannya macam tu lah, soalannya macam tu. Jadi kat sini dua hadis ni menunjukkan memang Rasulullah familiar dengan perkataan asing. Jadi seolah-olahnya sekiranya orientalis mengatakan, maknanya seolah dakwan orientalis mengatakan sebenarnya Quran ni memang terbentuk dengan perkataan asing dan elemen asing kerana dia boleh dibuktikan dengan hadis sendiri yang Rasulullah ni familiar dengan perkataan asing. Nanti kita akan ceritakan. Dalam buku teks pun ada, dalam chapter 5 menceritakan bagaimana sebenarnya orientalis dalam kesukaran bahasa ni, jadi diorang dapati sebenarnya susah nak baca Quran. Jadi bila dia selidik-selidik, dia merasakan sebenarnya Quran ni ada pengaruh perkataan asing. Jadi dekat slide yang seterusnya, saya petikkan juga daripada buku teks yang sendiri yang dinyatakan oleh orientalis yang merasakan sebenarnya Al-Quran ni mempunyai banyak pengaruh asing ataupun banyak perkataan asing yang berada di dalam dia sehingga kan menyebabkan mereka ni merasa susah untuk faham. Yang ni boleh ditengok dalam dakwaan Michael Carter. Yang ni kita boleh tengok dalam buku teks. Michael Carter kata ada 5 kesukaran yang dihadapi oleh orang yang mengkaji tentang Quran ni. Yang pertama dia katakan tentang the mysterious letters, iaitu huruf-huruf yang misteri, ahraf ataupun huruf muqatta'ah ni tadi, sehingga hari ni orang tak tahu maksud dia yang diletakkan dalam 29 surah. Apa sebenarnya maksud dia ni? Apakah ada maksud yang tertentu ataupun sebenarnya ada perkataan yang menunjukkan maksud tertentu? Ataupun dalam Quran juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat ataupun gharib or strange expression. Ada expression yang agak ganjil dalam Quran ni sendiri tadi. Kemudian various method of recitation, ada pelbagai qiraat. Dan yang terakhir sekali yang pada mereka antara menjadikan Quran ni satu perkara yang keraguan buat mereka, bahkan menunjukkan ada elemen asing ataupun ada keraguan dalam Quran ni adalah the existence of foreign words or a'jamiyu in Quran. Dia kata dengan kewujudan perkataan-perkataan asing yang wujud di dalam Quran tu sendiri tadi. Sebenarnya, okey, baik. Dalam slide yang seterusnya, sebenarnya kenapa orientalis beria kaji bahasa Al-Quran ni? Kerana dia kata sebenarnya Al-Quran tu sendiri declare yang ianya adalah diasaskan dengan hadza lisanun arabiyyun mubin, macam yang saya sebutkan awal tadi. Bila mana Quran declare ataupun mengisytiharkan yang Quran ni adalah berasal daripada bahasa Arab yang tulen, bila orientalis check balik, dia kata sebenarnya ada floodgate, ada lambakan bahasa asing yang ada dalam Quran ni, menunjukkan kalau mereka berjaya buktikan ada bahasa asing dalam Quran, berarti Al-Quran tu sendiri adalah bercanggah. Sebab apa? Sebab Quran declare yang sebenarnya dia adalah bahasa Arab yang tulen. Tapi bila orientalis kaji, dia kata sebenarnya banyak perkataan asing yang ada dalam Quran ni tadi. Yang ni yang ditekankan oleh Andrew Rippin. Andrew Rippin ada sebahagian entum yang buat dia punya poster tentang dia. Andrew Rippin yang menegaskan, dia kata Quran sendiri declare yang dianya didevelop ataupun dibangunkan dengan bahasa Arab yang tulen. Tetapi bila dikaji oleh ramai, termasuklah macam yang saya sebutkan tadi tentang Arthur Jeffrey, kemudian bahkan dia kata sebenarnya yang mengakui dalam Quran ni ada bahasa asing bukan orang putih yang mulakan, tetapi orang Islam sendiri yang mulakan. Kalau tak silap saya, yang ni yang didakwa oleh mereka bukan sahaja daripada orang putih, tetapi sarjana Muslim sendiri ataupun Muslim scholar sendiri yang mengaku ada perkataan asing dalam Quran. Sekiranya dapat dibuktikan akan kewujudan perkataan asing dalam Quran ni, ia sekaligus seolah menafikan yang ayat Quran yang mengatakan sebenarnya Quran ni berasal daripada bahasa Arab yang tulen. So yang ni yang sesi awal ataupun part yang pertama yang menceritakan tentang permasalahan ataupun masalah yang dibangkitkan oleh orientalis. Betul ke Quran ni sebenarnya pure bahasa Arab? Kalau pure bahasa Arab, kenapa dalam Quran tu ada perkataan asing?
Kemudian bila dicek dalam hadis pun menunjukkan Rasulullah ni familiar dengan perkataan yang asing. Yang ni sebagai mukaddimah ataupun sebagai permulaan daripada pengajian kita dalam bab yang kelima, menceritakan tentang obscurity ataupun kesamaran bahasa dalam Quran, sehingga orientalis merasakan sebenarnya wujud perkataan asing yang membuktikan Quran ni adalah dikarang sama ada oleh Rasulullah sendiri ataupun karangan orang-orang yang selepas daripadanya. Jadi dalam sesi kali ini kalau ada soalan, boleh ajukan soalan dalam sesi soal jawab di ruang bawah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.